malam yang mengebom dirinya untuk menghancurkan gelap malam. Jadi sama juga yang bakal terjadi kepada Nur Sajak ni, Muhammad Sajak, bukan Nur Sajak, Muhammad Sajak ni. Seperti saya kata, tolong kalau dah pergi ke luar negara tu fokus dengan bisnes, fokus tentang masa depan. Jangan lagi burukkan Malaysia, jangan lagi burukkan Islam. Sebab dia tak sedar bahawasanya dirinya telah diambil kesempatan oleh pejuang-pejuang liberal. Dia tak sedar sekarang ni dia perlukan publicity untuk melariskan lagi, untuk mengeksposkan dirinya, marketing diri. Tapi masalahnya dia telah dieksploitasi dalam dia, dimanipulasi. Jadi itu saya minta kawan-kawan saya kat Ipoh, sampaikan segera kepada Sajak. Sebelum nanti dia pergi mana-mana ada orang follow, tiba-tiba kena rodok perut daripada belakang kan. Benda ni boleh berlaku. Kalau kat luar negara siapa nak bantu dia? Pasalnya kenapa saya cakap macam tu? Saya ada ramai kawan-kawan yang di luar negara. Ramai yang bekerja, yang macam-macam dah tak nak cerita lah. Ya. Di luar negara hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Namun kes Sajak ini agak luar biasa. Sebab bila dia berada di luar negara, dia memburuharakan imej negara Malaysia dan juga agama Islam. Jadi automatically pejuang-pejuang Islam yang memang bengkak dengan dia, yang memang dah tak tahan dengan dia, saya takut nanti pejuang berani mati ni datang mencari dia ke sana dan wuduk dia. Ya, kita tak tahu daripada mana. Wallahu a'lam bisawab. Sebab benda ni bakal terjadi kalau dia masih lagi menggerakkan perjuangan dia yang sia-sia. Sebab tu saya war-war kepada kawan-kawan saya supaya disampaikan kepada dia. Tapi bila saya dah cakap macam tu, kawan-kawan saya dalam grup semua senyap. Pelik. Maksudnya dah alert lah tu. Pasalnya saya, kawan-kawan saya memang orang kata connectionnya dari dalam Malaysia sampai ke luar negara. Ya, Australia, lagi di mana? Dubai. Ya, ramai. Switzerland, Holland, kawan-kawan saya dekat luar negara. Demi Allah yang saya tak bohong. Jadi sebab itu bila berlakunya isu-isu gini, sebab bagi saya cubit peha kiri peha kanan terasa. Saya kesian juga dengan Sajak tu. Bukan tak kesian, sebab dia senasib dengan saya. Jadi saya nak bantu dia supaya lupakanlah hasrat tu nak memburukkan Malaysia. Lupakanlah impian tu nak menghancurkan Islam. Sebab dia sebenarnya menempah untuk menghancurkan dirinya dan masa depan dia. Inilah yang pastinya akan terjadi kepada rakan senasib saya, Muhammad Sajak Kamarul Zaman tersebut. Jadi itu yang saya tidaklah kata orang kata nak memesongkan orang supaya sombong dia, tak. Saya di tengah-tengah, yang mana yang tega, yang mana yang nak berubah, yang mana dah berubah, saya bantu untuk memahamkan anggota masyarakat tentang golongan LGBT. At the same time, saya juga diuji. Saya juga diuji oleh lapisan masyarakat yang masih lagi agak kurang arif, yang tipikal lah bagi saya. Tak semua, ada yang menerima saya, namun ada juga yang tak menerima saya. Tapi saya anggap ini sebagai, orang kata, permulaan memanglah saya rasa agak stres. Tapi lama-kelamaan saya rasa ini hanya sebagai picisan sajalah. Kita kena yakin, qada dan qadar. Orang yang istimewa di sisi Allah ni adalah orang yang sentiasa diuji. Jadi saya anggap diri saya ni istimewa lah, paling istimewa lah di sisi Allah. Begitulah untuk kita motivate diri kita. Kalau kita fikirkan benda tu, memanglah kita stres. Yalah, kita buat benda baik, kita buat buka rumah ngaji, orang tak nak datang. Kita ngajak mengaji, orang kata itu ini, apa cikgu buat, ustaz, buatlah ustazah. Apa cikgu ni tak seronok lah. Ada je tak kena dengan saya. Saya kata, apa halnya dia ni? Apa masalah dia ni? Kita dah buat, kita yang maknya, bekas maknya. Saya sebenarnya saya senang cerita lah, walaupun saya ni bekas. Saya kadang saya kata saya maknya juga. Maknya ke bekas maknya tu sama je sebenarnya. Ya, tak ada bezanya, cuma gaya hidup je lah yang berbeza. Sebab bekas-bekas ni bagi saya dah tak ada ertinya lagi. Sebab saya try hard untuk buang caption bekas ni. Saya dah beritahu banyak kali dengan Ustaz Hanafi, tok guru saya. Saya kata, Ustaz jangan lagi cakap bekas-bekas, Ustaz. Saya tak nak bekas. Kalau bekas Tupperware tu ada nilai. Ya? Bekas Tupperware ada nilai. Ini bekas maknya ni. Masyarakat memandang saya ni yang masih lagi mencemur tu. Sebab saya kata, kalau boleh jangan guna bekas. Insan terpilih ke, insan istimewa ke, tak kisah istimewa tu OKU pun tak kisah, lantaklah kan. Tapi bila kata letak bekas ni, ya Allah, ya Tuhanku, dia punya cabaran dia lain macam. Ya, cabaran dia lain macam. Orang macam labeling tu, dia masuk ke labeling. Tapi kalau golongan maknya yang
yang liberal, dia memang akan ambil poin saya ni. Dia akan kata masyarakat tak memahami. Tapi saya ni tak nak gunakan poin-poin begini nak menunjukkan saya ni dikecam, sebab saya anggap ini ujian daripada Allah. Tapi kalau bagi puak-puak yang ini, dia akan kata Cikgu Erin telah didiskriminasikan oleh masyarakat. Cikgu Erin harus berjuang. Cikgu Erin kena kembali menjadi seorang maknya TK. Sebab apa? Tak guna Cikgu Erin berubah jadi lelaki pun, sama je, tak ada beza. Sebab tu saya kata, yang masyarakat yang segelintir ini harap kalau boleh bukalah minda, ya, terima seadanya. Ya, kita nak educate masyarakat ni bukan mudah. Namun bagi saya mungkin orang kata sedikit demi sedikit kita mampu dengan menggunakan platform media, ya, tak kiralah sosial ke bercetak ke elektronik, ini adalah salah satu medium untuk saya kekal dalam dunia dakwah. Ya, saya sebenarnya saya tak suka nak cakap saya ni pendakwah. Saya selalu cakap aktivis. Tapi bila ada setengah orang kata aktivis ni macam yang ada kat Thailand, dia profesor tu ke? No, saya aktivis saya dengan cara saya, bukan nak jadi yang dekat sana tu. Orang kata saya nak jadi macam yang tu lah, yang yang tu. Pernah tengok kan dalam Facebook tu yang hayung tu kan? Yang baru buat operation tu semua tu kan? Saya tak macam tu. Dia dengan cara dia, saya dengan cara saya. Saya tak hina dia, itu cara dia kan? Jadi sebab itu saya menghormati rakan-rakan saya, ya, yang tinggal, yang belum berubah, yang dah berhijrah, yang telah berhijrah, yang dah berkahwin, beranak pinak. Saya hormati keputusan mereka. Dia orang tak nak campur dengan golongan maknya. Sebab dia kata Lillahi ta'ala, ada memang ramai golongan maknya yang dah berubah, tak nak bercampur dengan maknya. Dia rasa monsin. Sebab maknya ni kadang-kadang dia punya gosip dia pun bawang ni kuat sangat. Dia macam dunia dia macam hara lah. Sebab itu orang yang dah berubah ni dia tak nak. Dia tak nak campur. Dia nak buat hidup dia dengan anak dia, dengan isteri dia, macam tu lah. Yang saya lihat golongan maknya yang dah berubah, dia tak suka. Sebab tu kadang-kadang bukan senang, ya, bukan senang kita nak, orang kata nak membimbing, ya, membimbing yang tega ke, yang baru nak tega ni, bukan senang sebenarnya. Tapi dengan, ya, pendedahan daripada media, dengan bimbingan daripada ibu bapa, dengan orang kata cara parenting skill yang betul melalui platform media ini, mampu untuk memberikan suntikan kesedaran kepada golongan masyarakat, especially ibu bapa. Sebab apa sekalipun, masalah itu bermula daripada rumah, ya, daripada rumah. Dan saya bukan kata salah pada ibu bapa. Saya lahir pada zaman dahulu tak ada internet, kurang dari segi knowledge daripada encyclopedia ni kan. Jadi sebab itu saya tidak menyalahkan ibu bapa, sebab saya anak penoreh getah. Mak ayah saya tak sekolah tinggi. Jadi kalau sekarang ni zaman yang di era globalisasi ni, ibu bapa dah cakna, dah tahu dah macam mana nak dapatkan cara parenting skill yang betul kalau ada anak-anak yang dah nampak ciri-ciri ke-LGBT-annya. Jadi tak susah. Cuma kita ni kadang-kadang ibu bapa dan anggota masyarakat ni yang terutamanya, bila dah nampak benda-benda macam tu, suka nak kata, suka nak mengutuk. Doakanlah, doakan mereka. Yang masalahnya yang mengata, mengecam, saya dah berubah ni pun kena kutuk berapi. Macam-macam. Apatah lagi kawan-kawan saya yang belum berubah tu, saya kata kadang-kadang inilah puncanya kenapa maknya ni tak nak berubah. Inilah punca kenapa maknya dah elok berubah, U-turn balik. Lillahi ta'ala, ya, saya ada satu kes di bawah tok guru saya, dah berubah, dah elok dah. Lepas tu dia pergi kerja, dia punya tekanan di tempat kerja, dia tak tahan sampai dia lari ke luar negara dan kembali menjadi seorang maknya, ya. Dan dia pernah dieksposkan dalam media. Saya tak nak cerita siapa, ya, rakan senasib saya, dan sekadar selamat dekat luar negara, ya. Punya tak tahannya di tempat kerja, mungkin tak tahulah dia punya tekanan, pressure macam mana kan. Itu yang saya, bukan mudah yang sebenarnya nak menjadi seorang bekas maknya dan dieksposkan, ya. Dia in bracket ni, yang special case ni sebab dieksposkan. Dan saya tidak, berulang kali saya cakap, saya tidak menyalahkan media. Saya faham tugas media dan saya tahu kenapa saya berkolaborasi dengan media. Saya pun nak berdakwah dan media pun nak menyampaikan perkara yang baik-baik kepada anggota masyarakat. Itulah. Ada lagi soalan?